Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Aidi Hamzah, darah katim saya Muhammad Ishraf, ingin membentangkan tentang Sloka Santap Istiadat. Rekap 1. Santap beradab, santap istiadat, santap raja di majlis kebesaran, santap meraih hormat menghormat, bukan santap hendakkan kenyang, santap santun dengan aturan. Bermaksud, santap istiadat adalah satu majlis makan adat yang dilakukan untuk makan dengan penuh kehormatan dan penuh sopan santun. Angka kedua, nasi disuap di tangan kanan, lauk dibinjak sopan siuman, sampai ke mulut mama perlahan, tanda tidak gelojoh makan. Selesai santap, nasi diiringkan seteguk minuman, isyarat menghormat, mulia memuliakan. Bermaksud, santap dengan penuh beradab dengan menyuapkan makanan menggunakan tangan kanan dan lauk dibinjak dengan sopan, lalu makanan dimakan dengan perlahan dan tidak gelojoh, lalu minum seteguk minuman setelah makan. Angka ketiga, santap nasi suap pertama berturut dengan suap kedua, dua suap ketiga sudah, keempatnya basuh tangan, kelima halwa juwada, keenam mengiring buah-buahan. Bermaksud, penulis memperingati kita agar makan dengan kadar yang sedikit atau sekadar 3 suap dan cuci tangan lalu teruskan dengan makan buah-buahan serta kuih-muih. Angka keempat, ketujuh berkumur-kumur, ke-8 makan sirih, kelak jatuh kerengkungan, seri naik ke keroman. Bermaksud, selepas selesai makan, penulis memberitahu kita agar berkumur-kumur dan diikuti dengan memakan sirih agar wajah berseri-seri. Rangkap yang kelima, itulah santap beradab kebesaran di dalam riwayat zaman yang silam. Bermaksud, penulis memberitahu bahawa itulah santap istiadat yang diwarisi sejak turun-temurun dari dahulu, yang dipenuhi dengan adat istiadat serta dipenuhi oleh adab dan sikap hormat menghormati. Tema Seloka menerangkan tentang santap istiadat dan mengajar untuk beradab dan sopan dalam majlis-majlis tertentu untuk didikan generasi akan datang. Hal ini dikatakan demikian kerana puisi ini menerangkan tentang adab dan tata cara makan dan minuman di istana. Seterusnya, bentuk dan ciri-ciri santap istiadat. Sloka ini mempunyai 5 rangkap. Setiap rangkap daripada sloka ini mempunyai 2 hingga 7 baris. Bilangan katanya 2 hingga 6 patah kata dalam satu baris. Ia terdiri daripada 7 hingga 14 suku kata. Seterusnya, berbentuk tidak bebas dan terikat kerana sloka ini merupakan puisi tradisional. Yang terakhir, rima akhir yang tidak sama. Gaya seterusnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam sloka ini adalah gaya bahasa anafora. Maksud anafora adalah pengulangan sesuatu kata atau frasa pada permulaan beberapa kalimat atau klausa yang berturut-turut akan memperoleh kesan tertentu. Contohnya pada rangkap pertama, pengarang menulis santap beradab, santap istiadat, santap raja di majlis kebesaran. Yang kedua adalah gaya bahasa repetisi, yang bermaksud pengulangan perkataan dalam satu baris. Ia juga pada rangkap pertama, iaitu santap beradab, santap istiadat. Yang ketiga, gaya bahasa istana. Bahasa yang digunakan dalam kalangan kerabat diraja. Pengarang menggunakan perkataan santap dalam sloka ini. Seterusnya adalah gaya bahasa inversi. Maksudnya adalah pembalikan susunan kata dalam ayat. Contohnya, bukan santap hendakkan kenyang pada rangkap pertama. Yang terakhir adalah gaya bahasa metafora. Gaya bahasa kiasan atau pembandingan yang membawa maksud lain daripada makna biasa kata atau frasa tersebut. Contohnya adalah pada rangkap terakhir,
di dalam riwayat zaman yang silam. Akhir sekali adalah nilai yang anda boleh lihat pada jadual kursa tersebut. Nilai yang pertama adalah nilai menghormati. Persoalan tentang hormat seorang semasa menjamu selera bersama tetamu. Kita haruslah bersikap menghormati apabila makan bersama tetamu agar tetamu tidak memandang kita sebagai seorang yang sombong. Contoh peristiwa. Pada rangkap pertama, pengarang menyatakan bahawa santap istiadat ini bukanlah santap untuk kenyang tetapi santap yang penuh sopan dan saling hormat menghormati. Nilai yang seterusnya adalah nilai hemah tinggi. Persoalannya adalah persoalan tentang hemah tinggi seorang yang mendahului tetamu dalam menjamu selera. Pengajarannya adalah kita mestilah bersikap hemah tinggi kepada tetamu semasa di majlis makan supaya kelihatan senonoh. Contoh peristiwa. Sebagai contoh, pada rangkap kedua, pengarang menyatakan bahawa makanan yang disediakan dipijak dengan penuh sopan. Nilai yang ketiga adalah nilai kesederhanaan. Persoalannya adalah persoalan tentang kesederhanaan ketika menjamu selera. Pengajaran. Kita mestilah bersikap sederhana semasa menjamu selera dengan tetamu agar terlihat sebagai seorang yang tidak membazir. Sebagai contoh, rangkap ketiga, pengarang menyatakan makan dengan kadar yang sedikit. Nilai yang keempat adalah nilai kerajinan. Persoalannya adalah persoalan tentang kerajinan seorang kumur-kumurkan diri selepas menjamu selera. Pengajarannya adalah kita haruslah rajin berkumur-kumur selepas menjamu selera agar mulut tidak berbau. Contoh peristiwa. Sebagai contoh, rangkap keempat, pengarang menyatakan selesai makan kita perlulah berkumur-kumur agar mulut tidak berbau. Nilai yang terakhir, nilai semangat bermasyarakat. Persoalan tentang majlis adat yang diwariskan sejak turun-temurun. Pengajarannya, kita mestilah sentiasa memelihara warisan diri nenek moyang kita agar warisan negara kita tidak ditelan zaman. Contoh peristiwa. Sebagai contoh, rangkap kelima, pengarang menyatakan bahawa majlis santap istiadat ini adalah majlis adat yang diwarisi sejak turun-temurun agar warisan ini tidak ditelan zaman. Akhir kata daripada saya, kejayaan bukanlah milik sesiapa yang pintar tetapi kejayaan milik sesiapa yang berusaha dan berdoa. Terima kasih.